Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Muslimin rahimakumullah, khasnya warga dinasti Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita di dalam rahmat, di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat, 9 hari bulan Julai 2021 Masihi, bersamaan dengan 28 hari bulan Zulqa'dah 1442 Hijrah. Alhamdulillah, pada hari Jumaat, hari yang mulia ini, sama-sama kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung lagi kuliah tafsir Al-Quran dan kita masih lagi di dalam surah Al-Jumaah dan kita dah sampai kepada siri yang ketiga. Dan pada pagi ini saya ingin untuk berkongsi ilmu di dalam surah Al-Jumaah ayat yang ke-9 insya-Allah. Hanya satu ayat sahaja, ayat yang ke-9. Sama-sama kita mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Jumaah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Jumaah ayat yang ke-9. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas pada kita bila mana kita tersua dengan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, jelaslah itu di mana? Di Madinatul Munawwarah. Dan bila mana kita tersua dengan ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia, ayat itu di mana? Di Makkatul Mukarramah. Kita kena ingat ya ayyuhan nas, ayat ini ayat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Dan jika sekiranya kita jumpa dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, maknanya di mana? Di Madinah, dinamakan ayat Madaniyah. Kenapa? Ya Yohanes, wahai manusia umum. Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW di Mekah lebih kepada tauhid, lebih kepada akidah, lebih kepada usuluddin, mengesahkan Allah Ta'ala, dan tidak ada apa-apa perintah pun di Makkatul Mukarramah. Bila mana baginda dan sahabat hijrah ke Madinatul Munawwarah, hijrah ke Madinah, sebahagian ulama menyatakan pengiktirafan daripada Allah Ta'ala terhadap iman mereka, barulah diturunkan ayat wahai orang-orang yang beriman. Jadi hijrahnya sahabat dan baginda daripada Mekah ke Madinah, di Madinah barulah pengiktirafan Allah Ta'ala terhadap iman mereka, wahai orang-orang yang beriman. Dan banyak ayat-ayat diturunkan di Madinah berkisar kepada hukum hakam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah-perintah Allah. Ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya, bila mana dunia diseru ataupun dipanggil, nudiya lis-salati, kepada ibadat solat, min yaumil jum'ati, khususnya pada hari Jumaat. Jadi sebahagian mufassir menyatakan ayat ini jelas pada kita tentang kewajipan untuk kita mengerjakan solat Jumaat bila mana kita dipanggil ataupun mendengar akan suara azannya. Sebahagian ulama menyatakan orang yang tak dengar azan tidak wajib untuknya tentang Jumaat. Itu sebahagian pendapat ulama, tapi rata-rata alhamdulillah kita di Malaysia, alhamdulillah dengan dengan pembangunannya, dengan dengan IT dan sebagainya, dan banyak tempat-tempat di sana ada azan-azan di Masjid Surau, maka kita sedia maklum hari Jumaat dan pada malam tu, malam Jumaat dan hari-hari Jumaat, kita sedia maklum untuk kita sama-sama hadirkan diri
untuk sembahyang Jumaat. Tapi zaman dahulu, zaman Nabi SAW, bila mana mereka disebut di dalam riwayat berada lebih kurang 20 km ke atas, mereka tidak diwajibkan untuk berjumaat. Mungkin dalam keadaan yang ialah sahabat-sahabat kekurangan, tunggangan dan sebagainya. Bahkan masjid-masjid maknanya dalam kawasan yang tertentu saja. Wallahu ta'ala alam. Dalam ayat ini telah pada kita bila man disuruh izanu dia disuruh dipanggil untuk kamu lisolati untuk mengerjakan solah mi yaumil jumu'ati pada hari Jumaat. Disebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sidna Abu Bakar, Sidna Umar disebut bermulalah azan sebanyak 2 kali. Azan sebanyak 2 kali bila berlakunya pada zaman Sidna Umar Al-Khattab. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan sekali sahaja. Zaman Abu Bakar azan sekali sahaja, tapi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah ambil langkah. Kenapa? Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka pun tidak ada takwim yang khusus, tidak ada jam macam mana kita. Jadi mereka ni dengan perniagaannya, perdagangan dan sebagainya, mereka asyik, mereka lalai dengan perniagaan mereka masing-masing. Justru bila mana datangnya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ambil langkah lebih agresif, lebih cakna katakan, maka Sayyidina Umar memulakan tentang azan 2 kali. Maknanya masuk waktu azan Jumaat. Jadi azan Jumaat yang pertama adalah supaya semua peniaga-peniaga menutup kedai masing-masing. Kemudian bila mana berlakunya azan kedua, mulalah khutbah oleh khatib dan sebagainya. Jadi bilakah bermulanya azan 2 kali? Berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ila zikrillah, kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama menyatakan ila zikrillah ila solah. Ila zikrillah juga adalah ila al-khutbati, maknanya bersegera kita untuk mendengar al-khutbah. Di sini sebahagian ulama menyatakan zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat, dan sembahyang Jumaat 2 rakaat. 2 rakaat berada pada khutbah, 2 khutbah, dan 2 rakaat lagi berada pada 2 rakaat sembahyang Jumaat. Saya ulangi, zuhur 4 rakaat, 2 rakaat itu berada pada khutbah, dan 2 rakaat berikutnya berada pada sembahyang Jumaat yang 2 rakaat. Pun begitu kata ulama, walaupun seorang itu tidak sempat untuk mendengar khutbah, dia datang masjid, mungkin dia jam dan sebagainya, datang tu dia sempat untuk sembahyang Jumaat, Jumaatnya adalah sah tapi tidak sempurna. Sepatutnya dia mendengar khutbah Jumaat dan sama-sama sembahyang Jumaat. Sebab itulah kita disarankan kepada perempuan rahimakumullah, khususnya yang lelaki, untuk kita hadir awal untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Bahkan di sana ada beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Kalau kita pergi dapat awal, seawal mungkin. Dan hari ini kita sudah maklum dengan PKPD dan sebagainya, lockdown, maknanya kita ada keperbatasan tentang kehadiran kita. Tapi jika kita dapat hadir dengan seawal mungkin, dengan sempurna, dan saya tertarik dengan beberapa hadis Nabi SAW. Minta maaf, di dalam depan saya ada kitab hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang jikalau kita dapat hadir masjid seawal mungkin, kita mendapat seekor unta. Dan kalau kita hadir pada kali yang kedua, pada peringkat yang kedua, kita mendapat seekor lembu. Dan kita hadir pada peringkat yang ketiga, kita mendapat seekor kambing seolah-olahnya. Dan kita hadir untuk rakaat pada peringkat yang keempat, kita mendapat seolah-olah telur ayam. Ini ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ataupun kecaknaan kita untuk hadir sembahyang Jumaat. Taklah, jadi kita pergi kepada Jumaat tersebut bila mana satu kewajipan untuk kita untuk mendirikan sembahyang Jumaat bila mana kita dipanggil. Hadis sahih daripada Imam Bukhari rahimahullah. Saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ati ghuslul janabati summa raha fa ka'annama qarraba bananatan wa man raha fi sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati sadisati fa ka'annama qarraba kabsan
ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكرى رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Hadrat Abu katanya Nabi SAW bersabda, manik tasala barang siapa yang mandi yaumil Jumaati pada hari Jumaat. Alhamdulillah kita sudah maklum sunat untuk kita mandi hari Jumaat. Ghuslul janabati maknanya sebagaimana kita semayang kita mandi janabah, maknanya dengan sempurna. Mandi dengan sempurna seolah-olah katakan ghuslul janabati, seolah kita macam mana kita semayang kita mandi janabah. Summa raha, kemudian dia telah datang ke rumah Allah Ta'ala untuk dirikan sembahyang Jumaat. Faka'annama, maka seolah-olah qarraba, dia telah mengorbankan badanatan, maknanya seekor unta. Nampak pada peringkat yang pertama. Summa wa man raha fi sa'ati pada siapa yang pergi ke masjid pada saat yang kedua, pada peringkat yang kedua. Faka'annama qarraba, seolah-olah dia telah mengorbankan baqaratan, seekor lembu. Allahu akbar. Seolah-olah kita pergi pada peringkat kedua, mungkin lewat sikit kita dapat seolah-olah ganjaran dia kita korbankan seekor lembu. Summa, kemudian wa man raha fi sa'ati salisati, barang siapa yang pergi untuk dekat salah pada peringkat yang ketiga, faka'annama qarraba kabsan, seolah-olah dia telah mengorbankan seekor kibas. Masya Allah, seekor kibah ni hampir 2-3 ribu juga satu ekor. Nampak. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi ke masjid pada peringkat yang keempat, faka'anna qaraba dajajatan, dia seolah-olah telah sembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah, pada kali atau peringkat yang kelima dia pergi ke masjid, tuan-tuan rahimakumullah, untuk didirikan sembahyang Jumaat, faka'annama qaraba baydatan, seolah dia telah mengorbankan ataupun memberi ganjaran baydatan, seolah-olah dia korbankan sebiji telur. Sebiji telur. So, dia pergi pada peringkat yang terakhir. Kemudian faiza kharajal imam, bila mana imam dah naik dah mimbar. Minta maaf. Bila imam dah naik mimbar, hadaratul malaikatu, malaikat-malaikat yang tulis tadi telah meninggalkan catatan. Siapa yang datang lapor diri main sejahtera katakan. Jadi malaikat dah tak tulis dah nama dia. Kenapa? Yastami'una zikra, malaikat turut sama untuk mendengar akan khutbah yang disampaikan oleh imam, khutbah Jumaat. Jadi kalau sama-sama kita dapat prihatin cakna terhadap Jumaat, hari ni hari Jumaat, kalau kita dah dapat hadis, dan alhamdulillah saya dapat laporan di wilayah, khususnya saya di wilayah hari ni bermulanya SOP daripada Jawi, masjid negara, masjid wilayah boleh memuatkan 100 orang untuk sembahyang Jumaat bermulanya hari ini. Hari ini 9 hari bulan. Dan masjid-masjid lain, kalau masjid di zon-zon tertentu memuatkan maknanya 50 orang. Ada yang 100 orang. Alhamdulillah. Dan masjid-masjid adalah dengan 40 orang sembahyang Jumaat. Alhamdulillah kita dapat hadis awal mungkin untuk dirikan sembahyang Jumaat dengan sempurna. Sebut tentang hari Jumaat, telah disebut di sini fas'au ila zikrillah, adalah kamu segera untuk ingati Allah Taala dengan khutbah. Jadi bila mana kita dengar azan, adalah kita datang ke rumah Allah Taala untuk sembahyang Jumaat. Dan hari Jumaat juga banyakkan kita di dalam selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rahimakumullah, untuk kita banyakkan selawat. Sebab itulah sebahagian ulama, Allahu akbar, di pondok-pondok saya belajar dulu, masya-Allah, walaupun mereka dengan kitab mereka, dengan Quran mereka, dengan zikir mereka dan sebagainya, tapi hari Jumaat mereka khususkan hari untuk mereka selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga disunatkan untuk panjatkan doa kepada Allah. Satu hadis daripada Imam Ahmad, hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, inna fil jumaati sa'atan, sesungguhnya pada hari Jumaat sa'atan, satu saat, satu ketika. Bila pada hari Jumaat, la yufafiquha abdun, tidaklah berkebetulan bersamaan seorang hamba muslimun yang Islam, yas'alullah azza wa jalla, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, fiha, pada hari tersebut, khairan, akan kebaikan untuk rezeki dia, keluarga dia dimudahkan segala-galanya, illa a'tahu iya, kecuali Allah Taala kurniakan kepadanya. Subhanallah, tabarakallah. Jadi disebut sebagian ulama ianya adalah masa di antara dua khutbah.
Satu, sebagian ulama nyatakan selepas pada waktu asar pada hari Jumaat, untuk kita banyakkan doa pada Allah Ta'ala. Kenapa? Pada hari Jumaat, bermulanya pagi Jumaat sampai dah kepada sebelum maghrib hari Jumaat, ada satu tempoh, satu waktu ketika di mana kita doa pada Allah Ta'ala. Kita doa pada Allah Ta'ala berbetulan. Mana Jumaat ni lain, Jumaat depan lain. Ada satu saat, kata Nabi SAW, jika kita berdoa bertepatan dengan Allah Ta'ala kabul, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Banyak hajat-hajat kita, keselamatan diri kita, keluarga kita, orang kampung kita daripada penyakit COVID dan sebagainya, kita sudah maklum. Tentang keperluan hidup kita dapat dimudahkan, yang sakitnya, yang dan sebagainya lah. Dalam keadaan yang pandemik COVID-19 ni, mudah-mudahan kerja kita, usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini, hari Jumaat, untuk kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setting kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zarul bai', dan hendaklah kamu meninggalkan akan jual beli. Nampak? Sebab itulah sebagian ulama menyatakan berlakunya penjualan ataupun jual beli pada hari Jumaat, khasnya pada masa khutbah berlangsung, pada masa azan yang kedua, itu adalah haram. Wa zarul bai', adalah kamu meninggalkan akan jual beli. Nampak? Saya ulangi, azan yang pertama maksudnya Jumaat, waktu Jumaat, adalah kita bersekeruk untuk ingati Allah Ta'ala, untuk hadirkan diri ke masjid-masjid. Dan bila mana khatib naik khutbah, maka azan kedua tadi, dan bila mana selepas azan kedua berlaku lagi apa-apa jual beli, katakan, maka itu adalah haram. Sama ada orang yang membeli itu, dia makan adalah makanan yang haram, dan si penjual itu juga dia jual, maka hasil daripada jual itu adalah hasil yang haram. Allahu Akbar. Bagaimana nak berkat, tuan-tuan rahimakumullah, jika sekiranya kita makan, kita minum, hasil daripada, minta maaf, walaupun benda tu halal, makanan kita buat sendiri, alhamdulillah, dan sebagainya, tetapi waktu itu adalah waktu yang diharamkan untuk berlakunya sebarang bentuk jualan ataupun pembelian. Ini harus kita ingat. Dan hari ini alhamdulillah, walaupun kita minta maaf, kita tak dapat hadir ke solat Jumaat, hormatilah waktu Jumaat dan sebagainya. Duduk di pejabat, duduk di rumah, janganlah minta maaf berkeliaran di luar sana. Kita hormatilah hari Jumaat. Ada orang pergi Jumaat, alhamdulillah. Jadi kita nak keluar pun kita tak seronok lah, tak sedap hati lah, katakan. Bukan kita bersalah, tidak. Ada SOP, makna kita nak pergi masjid tak boleh, tapi kita hormatilah sebagaimana di dalam bulan Ramadan. Minta maaf wanita-wanita yang uzur khasnya, walaupun dia uzur, dia boleh makan, boleh minum pada bulan Ramadan, dia uzur, tapi dia kena hormati orang yang puasa bulan Ramadan. Jadi dia kena hormati yang lainnya. Demikian juga di dalam hari Jumaat, menyatakan tentang hari Jumaat, keutamaan hari Jumaat, hormatilah mereka yang datang ke rumah Allah Ta'ala di hari Jumaat. Dan kita ni yang mana tak dapat hadir, maka kita ikutilah SOP yang dilakukan oleh ulil amri kita. Wa zarul bai', dah kamu meninggalkan jual beli, penting. Sehingga disebut berlakunya penjualan, pembelian pada khutbah Jumaat adalah haram. Adalah kamu meninggalkan jual. Kenapa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik, maknanya kamu dengar khutbah daripada penjualan hasil yang kamu dapat usahakan. Apa yang kamu dapat hasil, kata ulama, hasil jual beli kita dapatlah RM50, RM60, RM100, RM200. Itu segi keduniaan kita. Tapi zikir ataupun khutbah Jumaat itu adalah untuk diri kita, wasiat tentang takwa dan sebagainya. Sebut tentang khutbah Jumaat, muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumaat ada berapa rukun? Saya nak tanya. Khutbah Jumaat ada berapa rukun? Alhamdulillah, dah angkat tangan dah di sana. Khutbahnya ada 5 rukun. 5 rukun khutbah. Jadi khatib yang baca khutbah, dia kena ada 5 rukun, 5 perkara ni, barulah sah atas khutbah dia. Jikalau tak ada 5 perkara ni, khutbahnya adalah tidak sah. Pertama, apa dia? Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, wasiat takwa. Ketiga, baca ayat Quran di salah satu 2 khutbah. Nampak? Yang keempat, puji Allah Ta'ala. Yang kelima, maknanya doa keampunan terhadap orang-orang yang beriman. Saya ulangi, 5 rukun khutbah. Pertama, puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, puji Allah, alhamdulillah, itu sudah memadai. Kedua adalah wasiat takwa. Ketiga,
selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, doa keampunan untuk orang-orang yang beriman. 5, baca salah satu ayat Quran di dalam 2 khutbah. Ingatkah? Saya ulangi sekali lagi. Rukun khutbah ada 5. Pertama, puji Allah, alhamdulillah, sudah memadai. Kedua, wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nampak? Kedua, wasiat takwa. Ketiga, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nampak? Selawat pada Nabi wajib di dalam khutbah. Keempat, doa keampunan kepada orang yang beriman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Yang akhirnya ialah apa dia? Baca salah satu ayat Quran di antara dua khutbah. Itu di antara 5 rukun khutbah. Kita dah dapat dah ilmu tentang rukun khutbah. Sebab itulah sebahagian ulama menyatakan orang datang ke masjid. Datang masjid, katalah khatib sedang baca khutbah. Seorang hamba Allah datang masjid, khatib baca khutbah. Maka kata ulama, jikalau dia tidak tahu tentang rukun khutbah, hendaklah dia duduk dengar khatib baca khutbah. Jikalau sekiranya dia tahu tentang rukun khutbah, dia boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan di sini sebagian ulama menyatakan dia tidak perlu sembahyang tahiyatul masjid, dia terus sembahyang sunat Jumaat. Kenapa? Sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat, di dalamnya terdapatnya tahiyatul masjid, mana dia dapat 2 ganjaran pahala. Satunya ialah sembahyang tahiyatul masjid, kedua ada sembahyang sunat hari Jumaat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bila kita dengar khutbah, dengan zikir, dengan tazkirah, khususnya khutbah yang disampaikan oleh khatib, lebih kepada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari Jumaat kita banyakkan doa. Dan juga kita ni dah berada pada bulan Zulhijjah, dan lebih kepada di antara hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pertama sampai hari ke 10 Zulhijjah di antara hari-hari yang terlalu mulia, katakan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam wal fajri walayalin ashrin, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan demi 10 malam. Ulama menyatakan demi 10 hari. Apa maksud 10 hari sini? Ada 3 tafsiran. Pertama adalah, minta maaf, menyatakan 10 hari terakhir Ramadan. Kedua, 10 pertama Muharram. Ketiga, 10 pertama Zulhijjah. Walayalin ashrin, 10 malam. Ulama berpendapat, ittifaq ulama adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Maknanya alhamdulillah kita ada hari ni 28 bulan Zulhijjah. Jadi hari Sabtu esok dan hari Ahad bermulanya 1 Zulhijjah. Kita disunatkan banyakkan amal ibadat, banyakkan kebaikan, sampai insya-Allah kita akan sambut Idul Adha pada 10 hari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahaja untuk kali ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.